Ya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam membaca surah Al-Mulk, dan insyaAllah kita sambung perbincangan tentang ayat pertama daripada surah Al-Mulk. Jadi semalam kita dah bincangkan lafaz Al-Yad. Jadi secara umumnya semalam kita dah bincangkan daripada segi pensyariatan, umum pensyariatan agama Islam, lafaz yad kita rujuk kepada al-qudratu, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sudut apabila seseorang tadi semakin dekat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kefahaman tentang kudrat tadi akan berkembang. Jadi dalam surah Al-Mulk ni apabila kita baca, kita akan baca Tabarakallazi biyadihi. Jadi lafaz biyadihi kalau di dalam bahasa Arab, dia ialah lafaz tunggal. Maksudnya kata nama tunggal. Diistilahkan sebagai mufrad. Jadi kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyatakan bahawa sebagai contohnya Allah Taala berkata, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Maksudnya Allah berkata kepada iblis, apakah yang menghalang kamu untuk kamu tadi sujud lima khalaqtu biyadayya, kepada makhluk yang aku cipta dengan dua tanganku. Nah, jadi kalau dalam surah Tabarak ni, lafaz yad dia digunakan dalam kata nama tunggal. Tapi dalam kebanyakan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan lafaz yad tadi dua. Maksudnya yadani, dua tangan. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diistilahkan sebagai yadayya, kedua tanganku. Jadi hari ini kita nak bincang lah, maksudnya, dan dia ada satu lagi penggunaan dalam surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Jadi dalam surah Yasin, lafaz yad digunakan dalam kata nama yang merujuk kepada tiga ke atas. Mimma amilat aydina. Aydina dia merujuk kepada tiga. Maksudnya tangan dan tiga ke atas. Jadi sekarang ni kita nak bincang lafaz kalimat yad tu dululah bersama-sama. Kita cuba bincangkanlah, moga-moga Allah Ta'ala mudahkan dan berikan kepada kita kefahaman. Jadi pertama kita bincang lafaz yad, sekiranya dia datang dalam bentuk kata nama tunggal, kata nama dua, ini disahkan sebagai musanna, ini mufrad, ini musanna, ataupun kata nama banyak, disahkan sebagai jamak ataupun plural lah. Okay, jadi sekarang ni kita bincang yang satu ni dulu. Maksudnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yad dengan lafaz tunggal, maka di situ ulama mensyarahkannya sebagai al-qudratu, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi permulaan dan penghujung segala sesuatu. Segala sesuatu pun awalnya dengan kudrat dan hujungnya pun akhirnya dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbahasan kudrat tu kita maklumlah, insya-Allah kita akan bincang kudrat tadi apabila kita baca penghujung ayat tadi tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi. Apabila lafaz qadir nanti kita akan bincangkan, insya-Allah dengan izin Allah Taala, bincangkan makna kudrat tadi. Cuma di kesempatan ni kita nak bincangkan lafaz yad sekiranya digunakan dalam Al-Quran dengan lafaz dua tadi, yadayya ataupun yadani, dua. Jadi imam-imam ulama Islam ahli sunnah wal jamaah, apabila mereka mengkaji penggunaan lafaz dua tangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sandarkan kepada dirinya sendiri yang maha agung, maka ulama tadi mengatakan bahawa
yang dimaksudkan dengan dua tangan yang Allah Ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran ialah al-asma' al-mutaqabilah. Maksudnya ialah asma', nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-mutaqabilah, yang berlawanan. Jadi sebagai contohnya kita bincanglah beberapa contoh. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mempunyai nama Al-Ghadab. Maksud Allah Ta'ala dia menzahirkan satu sifat namanya kemurkaan. Dan dalam masa, sebab kalau kita baca Quran, kita baca wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Jadi ada satu kata nama yang disandarkan kepada Allah Ta'ala ialah Al-Ghadab. Dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping dia menceritakan dia ada ghadab, kemurkaan tadi tu, yang kita baca dalam Fatihah Al-Maghdub tadi, yang dimurkai tu. Dalam masa sama Allah Ta'ala menceritakan juga dia ada redha. Seperti firman-Nya wa radiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi dalam masa sama keredaan lawannya ialah ghadab. Okay, jadi itu dipanggil dua kata nama yang berlawan, yang Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya sendiri. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga menyatakan bahawa dirinya tadi mempunyai al-izzah, keagungan. Kan maksud kemegahan, kegagahan. Jadi keagungan, kemegahan, kegagahan tadi tu, dalam masa yang sama dia bagi tahu juga wa huwa latifun, Allah Ta'ala tadi maha lemah lembut, Allah Ta'ala tadi Rahman, maha pengasih, Rahim, maha penyayang. Jadi ada juga kata nama yang merujuk kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kegerunan dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama ada juga nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merujuk kepada kelembutan dan seumpamanya. Dan ada lagi dalam Fatihah juga apabila kita baca, dia ada dua lagi sifat yang berlawan. Sebagai contohnya apabila kita baca Ihdina. Ihdina itu merujuk kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hadi. Maksudnya Allah memberi hidayat kepada kita. Disebabkan Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Hadi, pemberi hidayat, maka kita mintalah Ihdina. Tapi nama Al-Hadi, pemberi hidayat tu dia ada lawannya. Lawannya dizahirkan pada penghujung Fatihah tadi, ad-dallin. Dallin tu kita, kan, maksud kita ni yang sesat dan tak ada panduan. Tapi daripada lafaz dallin, kita faham satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mudillu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyesatkan manusia, yang memesongkan manusia. Jadi sekarang ni apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, maksudnya Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan kata-kata nama yang berlawanan. Jadi dalam kitab dia bagi tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia. Jadi apabila kita dah maklum Allah Ta'ala mempunyai al-asma' mutaqabilah, jadi Allah Ta'ala mencipta manusia. Jadi apabila Allah Ta'ala mencipta manusia, kadang-kadang kita juga bersifat dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya. Sebagai contoh tadi kita dah bincang, Allah Ta'ala mempunyai sifat ghadabun. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala mempunyai sifat redha. Jadi kita pun kadang-kadang kita tertimbul sifat marah di dalam diri kita. Jadi kalau kita tanya apa hikmat, apakah faedah kita tadi merasai kemarahan, supaya kita dapat mengetahui yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mempunyai sifat marah. Betul, dalam masa sama kita ada tiba-tiba rasa redha. Redha kepada seseorang, redha kepada anak, isteri seumpamanya, supaya kita faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi mempunyai sifat keredaan juga. Itu dipanggil kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui nama-namanya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya yang berlawanan. Itu kita kenal dengan sifat itu sendiri. Sebagaimana Allah mempunyai sifat marah, kita pun mempunyai sifat marah. Kan? Sebagaimana Allah Ta'ala mempunyai sifat redha, kita pun mempunyai sifat redha. Jadi daripada penggunaan penzahiran sifat tu pada diri kita, maka kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui nama-namanya yang berlawanan. Jadi dalam masa sama juga, itu kita mengenal melalui diri sifat tu sendiri. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang sifat yang tadi seperti sifat ghadab tadi tu, dia akan melahirkan satu sifat di dalam diri kita. Apabila kita mengetahui Allah Ta'ala mempunyai sifat marah,
sifat marah tu akan melahirkan di dalam diri kita satu sifat yang baru, namanya khauf, yang bermakna ketakutan. Dan apabila kita mengetahui Allah Ta'ala tadi mempunyai sifat redha, maka dia akan melahirkan dalam diri kita satu sifat yang baru, namanya ar-raja. Okay, jadi nama-nama Allah yang berlawanan ni, sama ada nama tadi tu natasifu biha taratan. Kita sendiri bersifat dengan nama tersebut. Kita berasa marah, kan? Kita berasa redha, kan? Ataupun kita dan dalam masa yang sama, ataupun dia kata wa yazharu fina atharuha taratan. Dan kadang-kadang disebabkan kita dah faham Allah tadi ada sifat marah, kan? Apabila kita dah faham Allah tadi ada sifat redha melalui penghayatan sifat tersebut pada diri kita. Jadi kalau kita dah faham Allah tadi marah, jadi kita mestilah keluarkan satu sifat namanya takut. Kenapa? Apabila Allah Ta'ala itu dah bersifat dengan redha, maka mestilah pada diri kita ada satu sifat namanya ar-raja'u, mengharap. Okay, jadi sekarang ni apabila kita dah maklum Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta Adam, kan? Maksudnya kata khalaqtu, aku mencipta Adam dengan dua tangan. Jadi dia maksudkan dengan dua tangan tadi ialah Allah Ta'ala mencipta Adam dan terzahir pada Adam tadi ke semua nama-nama Allah yang berlawanan, sebagaimana kita bincang tadi. Jadi dalam kitab dia bagi tahu fa'abbara an hadzaini an-naw'aini al-mutaqabilaini min as-sifat bil yadaini litaqabulihima. Jadi dinyatakan apabila kita dah faham Allah Ta'ala dia mempunyai sifat-sifat yang berlawanan seperti memberi hidayat, menyesatkan, kemurkaan, keredaan, keagungan, penghinaan. Maksudnya Allah menghinakan makhluk, kan? Jadi disebabkan dua sifat ni ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala gambarkan dua sifat ni bil yadaini, dengan dua tangan. Kenapa tangan? Maksudnya digambarkan dua sifat tadi dengan tangan, sebab tangan diistilahkan taqabul. Maksudnya dia berhadap. Maksudnya ni kanan, yang ini kiri. Maksudnya dia berlawanan. Kanan lawannya kiri. Jadi disebabkan tangan yang kita ada sekarang ni, kita faham berlawannya antara tangan kanan dan kiri, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawa dia juga mempunyai sifat-sifat berlawanan yang dia zahirkan kepada manusia, yang dia menzahirkan dirinya dengan dua sifat tersebut, dan kita tadi hendaklah berhubung dengan kedua-dua sifat tadi. Jadi daripada situ kita faham mengapa, kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan menggunakan lafaz al-yadain. Jadi lafaz al-yadain merujuk kepada al-asma al-mutaqabilah. Maksudnya kata-kata nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berlawanan. Cuma kita ambillah satu contoh yang senang, kan, pada diri kita. Seperti contohnya sifat Allah tadi dipanggil sebagai al-ghadab, seperti kemarahan, dan lawannya ialah keredaan. Jadi dalam kitab dia sambung, dia kata dengan dua sifat tadi tu, maksudnya sifat keagungan dan sifat kecantikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, maka dengan nama-nama yang ada di dalam semua kumpulan sifat-sifat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Adam alaihi salatu wassalam, disebabkan dia dicipta dengan gabungan kedua-dua tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Adam yang dipanggil sebagai manusia, yang diistilahkan sebagai al-insanul kamil, dia ialah al-jami'. Jami' itu maksudnya penghimpun. Maksudnya Nabi Adam AS, maksudnya manusia, dia ialah penghimpun li haqa'iqil alami, kepada semua hakikat alam semesta, wa mazahiril asma', dan juga menghimpunkan ke semua penzahiran nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah kelebihan manusia. Dan kelebihan manusia ni, dia dicipta dengan dua tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dimaksudkan Nabi Adam dicipta dengan dua tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermaksud kedua-dua sifat tersebut, sifat keagungan dan sifat kecantikan, kedua-duanya Allah Ta'ala hadapkan untuk mencipta Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kitalah satu-satunya makhluk yang boleh merasai kedua-dua sifat tadi. Maksudnya kita boleh merasai kemarahan pada diri kita, dan kita boleh merasai keredaan pada diri kita. Kan kita boleh merasai kegembiraan, dan kita boleh merasai kesedihan. Kan kita boleh merasai banyak sifat-sifat berlawan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia tadi dengan kedua-dua tangannya. Jadi itu beberapa faedah lah yang boleh kita bincangkan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut lafaz tangan. Jadi apabila kita bincang tadi lafaz tangan,
sekiranya lafaz tadi datang dalam kata nama tunggal, itu merujuk kepada kudrat. Maksudnya kudrat ini dia merangkumi segala-galanya, adalah awal dan akhir. Dan apabila lafaz tangan tu juga, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran dengan kalimat musanna, maksud kalimat dua, maka dia merujuk kepada dua sifat yang berlawanan yang Allah Subhanahu Wa Taala hadapkan kedua-dua sifat tersebut untuk mencipta Adam dan untuk mencipta diri kita tadi, manusia tadi. Dan kita dah bincang tadi, kadang-kadang ada juga lafaz tangan digunakan di dalam Al-Quran dalam kata nama jamak. Maksudnya dalam kata nama 3 dan ke atas. Jadi dinyatakan dalam tafsir, wa ammal jam'u, adapun lafaz tangan apabila dia datang dalam bentuk jamak, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, mimma amilat aydina, daripada apa yang kami lakukan dengan tangan-tangan kami, fawaridun ala tariqit ta'zim kama huwa adatul muluk, wa aidan anna al-araba tusammi lisnaini jam'an kama fi qawlihi ta'ala faqad sagat qulubukuma. Jadi ini penulis, seorang penulis tafsir, dia menyatakan bahawa apabila Allah Ta'ala menyatakan tangan tadi lebih daripada dua, fawaridun ala tariqi ta'zim, maka itu Allah Ta'ala maksudkan mengagungkan segala sifat-sifat Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut dua, itu mengajar kepada kita perincian nama yang berlawanan tadi, maksudnya nama Jalal dan nama Jamal tadi. Tapi apabila Allah Ta'ala menggunakan tangan tadi dengan makna banyaknya tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di situ dia kata tujuan Allah Ta'ala menjamakkan ataupun menggunakan nama tangan dengan banyak, tujuannya ialah ta'zim, supaya kita mengagungkan semua nama-nama Allah tersebut, kan, sama ada nama Allah tadi yang menzahirkan kegembiraan kepada kita, ataupun Allah Ta'ala sedang menzahirkan ketakutan kepada kita, kesemua tu pun kita kena mengagungkannya juga. Sebagaimana dikatakannya, kama huwa adatul muluk, sebagaimana itu ialah adat ataupun kebiasaan raja-raja. Maksud raja-raja apabila dia tulis ayat-ayat tadi tu, dia mesti ayatnya tadi mendatangkan kegerunan kepada orang ataupun kepada rakyat yang membacanya. Jadi salah satu cara untuk menzahirkan kegerunan ialah kita menggunakan lafaz nahnu, kami, kita. Maksudnya walaupun dia seorang je bercakap, tapi dia kata kami, kita, supaya ayat tadi tu akan memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Jadi itu beberapa faedah daripada lafaz yad yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di awal surah Tabarak. Moga-moga kita tadi dapat memahaminya. Cuma sebagai penutupnya, apabila lafaz yad tadi digunakan juga dalam bentuk dua. Maksudnya apabila Allah Ta'ala kata, aku mencipta Nabi Adam dengan dua tanganku. Maksudnya kita dah bincang tadi, dua tangan dia merujuk kepada dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Jamaliyah wa Jalaliyah. Maksud Jamal tu semua kecantikan, dan Jalaliyah tadi ialah keagungan yang menggerunkan. Cuma sebelum kita bincang yang makna terakhir tadi, macam ni, kalau kita nak bincang ketakutan dan kegerunan tadi, dia ada 3 tahap. Maksudnya kegerunan dan rojak dan khauf di tahap Islam. Kan, al-qabud dan basud di tahap al-iman. Al-uns wal haibah di tahap al-ihsan. Jadi 3 keadaan ni, maksudnya untuk kita tadi memudahkan menggambarkannya, sama seperti apabila kita tadi pergi menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa kita berada di luar, kan, di luar masjid, semasa kita berada di luar Masjid Nabawi, di situ kita ada sifat, ni sebagai contohnya, kita ada sifat rojak dan khauf. Maksudnya kita tadi mengharap kerahmatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, kita takut, kan, kita takut Nabi SAW marah kepada kita, dan Allah Ta'ala menzahirkan kemarahan tersebut. Apabila kita dah masuk dalam masjid, keadaan tu dah bertukar daripada khauf dan rajak, dia dah bertukar menjadi al-qabd wal basd. Maksudnya kita dah, kalau qabd tadi maksudnya kita dah rasa hati kita makin sempit, dan kalau kita masuk tadi dengan penuh dosa, dan kalau kita masuk tadi dengan salah adab, maka kita rasa dah jadi sempit. Tu dia panggil al-qabd. Qabd tu maknanya kesempitan hati. Dan dalam masa yang sama juga kita rasa amat luas hati dan amat gembira kerana kita nak menghadap Nabi Muhammad, kita nak mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, apabila kita dah berada di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu sifat yang ada pada diri kita ialah al-uns
kemesraan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, al-haibatu, dan kehebatan, kegerunannya amat sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kegembiraan, al-uns, kemesraan, kerana Nabi lah yang menyampaikan kepada kita agama Islam. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kita, yang mengistighfarkan kita, yang amat rindu kepada kita. Tapi dalam masa sama kita ada al-haibatu. Kita amat gerun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi melihat segala dosa kita juga. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejahatan yang kita lakukan walaupun kita jauh 10,000 kilometer daripada maqam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita dah berada di hadapan, itu dia akan membawa kepada al-uns wal haibah. Kita akan diam. Dah tak boleh nak cakap apa dah. Maksudnya tak boleh nak bergerak, kan, nak garu pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Masa tu sepatutnya apabila kita dah menghadap kepada raja, dia akan datang satu sifat dia panggil al-uns wal haibah. Jadi itu 3 contoh keadaan lah. Berada di luar masjid, kita akan ada dua sifat, khauf dan raja. Apabila kita masuk dalam masjid, kita nak masuk dalam bangunan istana raja tadi. Maka pada itu kita akan ada satu sifat al-qabd wal basd. Apabila kita dah menghadap raja itu betul-betul, maka kita akan merasai kemesraan dan kita akan rasa kegerunan, kehaibahan yang amat sangat. Dari itu faedah daripada salah satu contoh bagaimana dua nama itu berlaku ataupun penghayatan dua nama tersebut dalam diri kita, nama-nama Allah yang berlawanan tadi. Jadi sebagai penutupnya, Imam Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, apabila dia membincangkan juga lafaz dua tangan yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan untuk penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Ibnu Arabi dia membawa satu makna yang lain untuk kita sama-sama fikirkanlah. Kan maksudnya dia kata dua tangan tadi dia merujuk kepada dua bentuk nama. Satu ialah asma haqqiyah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Lepas tu yang kedua ialah asma khalqiyah, nama-nama makhluk. Jadi kedua-dua nama tu juga dihadapkan kepada Nabi Adam, lalu terciptanya Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam dialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kedua-dua nama tersebut. Dia membawa nama-nama haqqiyah yang merujuk kepada hak Allah Subhanahu wa taala, dan Adam juga membawa nama yang merujuk kepada makhluk. Kan nama-nama yang menzahirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama Adam tu juga membawa nama-nama menzahirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu lagi sudut bagaimana kita nak memahami lafaz dua tangan yang Allah Ta'ala sandarkan kepada Nabi Adam AS. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada malam ni. Kan? Moga-moga Allah SWT memberi kepada kita kefahaman daripada lafaz biyadihi al-mulku. Moga-moga kita dapat, setiap kali kita baca biyadihi, dan apa kalau kita baca dalam surah Yasin tadi, kita akan jumpa lafaz yang jamak. Kan? Maka kita akan datangkanlah rasa pengagungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ni kita bincang lafaz ini mufrad tunggal. Moga-moga kita dapat mengembalikan semua ke dunia akhirat ni kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sajalah yang dapat kita bincangkan pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman yang kepada kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala meredai kita, dan Allah Taala tadi menzahirkanlah namanya yang baik, kan, namanya yang namanya yang mengasihani kita. Kan dalam keadaan kita tadi sedang takut, maka kita tetap juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menzahirkan nama-namanya yang cantik, yang lemah lembut. Moga-moga Allah Taala mengangkat bala yang menimpa umat Islam, kan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama lah mendengar. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Mesir tu, terima kasihlah. Sampaikan salam kepada semua sahabat-sahabat yang berada di Mesir. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rafa' maqtaka wa ghadabaka an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم ارفع بلاء والوباء عنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ارحم واحفظ شيخنا سيد الشريف صباح الدين. اللهم ارزقه صحة وعافية وسلامة ومعافاة الدائمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.